Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita sambung lagi tazkirah kita pada malam ini, iaitulah kita telah masuk malam yang ke-12. Artinya kita telah berada di kawasan tengah Ramadan. Kalau orang main berlomba lari ni, masuk lain tengah dah ni, tak laju lagi, beratlah sikit, orang panggil kira-kira tu. Duk main tak apa nak boleh tukar gear lagi ni. Kita muhasabahlah. Sempena dengan pertengahan Ramadan, kita duduk di garis tengah ni, Quran khatam dah kedak lagi. Allahu Akbar. Ada ke tidak dalam sejarah puasa yang berlalu 10 hari ini, kita dah mula beri makan orang buka puasa? Ada ke tidak solat ibadat kita pada waktu malam lengkap bersama dengan imam? Boleh pula kita bangun di hujung malamnya sebagai penutup. Ini semua patut kita muhasabah dalam hidup kita ni. Tajuk tazkirah kita, kaifa yatasumul ain. Bagaimana mata berpuasa. Dalam siri lepas, bagaimana lidah berpuasa. Kali ini, malam ni kita bincang tentang mata, al-ain. Mata kita puasa macam mana. Sebagaimana mulut kita berpuasa, tak makan yang halalnya di siang hari, dan kita tidak makan yang haramnya siang dan malam. Lidah kita juga berpuasa daripada kata-kata yang tak baik, di mana kita telah bincang malam tadi, penyakit yang dibawa oleh lidah ni ada 10 perkara. Mata juga perlu kepada puasa. Apakah takrif ataupun definisi puasa mata itu? Kata ulama, puasa mata iaitulah tidak tengok benda-benda yang haram, memejamkannya daripada benda-benda yang mungkar dan maksiat, dan tutup mata kita daripada segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah bagi orang yang beriman laki-laki, supaya mereka pejamkan, tundukkan pandangan mata mereka, jangan duk tengok benda-benda yang tak baik, menjaga faraj mereka, itulah yang lebih bersih bagi mereka, kerana Allah SWT itu khabir, sangat mengetahui dia daripada apa yang kita buat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah bagi orang perempuan pula, mukminat, tahanlah, tundukkanlah pandangan mata kamu daripada tengok benda yang haram, sebagaimana orang perempuan, laki-laki tak boleh tengok orang perempuan pun tak boleh tengok orang laki-laki. Wa yahfazna furujahunna, mereka juga perlu jaga faraj, kemaluan mereka, kerana mata itu manfaz lil qalb, menjadi lubang, pintu masuk nak pergi ke hati. Kata di ahli syair, nazratun fabtisamatun, tengok lepas tu senyum. Itu dia mula tu. Lepas tu satu langkah demi satu langkah. Wa babul ruh, dan mata juga menjadi pintu kepada ruh kita ni.
Roh kita nak jadi baik, kita duk tengok benda-benda yang baik. Nak jadi tak baik, wal-iyazubillah, dia tengok benda yang tak baik. Pernah Sayyidina Ali tanya Nabi SAW tentang mata, pandangan. Nabi kata apa? Ghudda basarak, pejamkan mata kamu, jangan duk tengok benda-benda yang tak baik. Para jemaah sekalian, dengar baik-baik ini. Ini amaran ataupun satu peringatan yang besar. Siapa yang tidak jaga mata dia, usiba bi arba'i masaib, dia akan ditimpa 4 musibah. Nas'alullah as-salamah. Kita berdoa kepada Allah SWT, minta Allah selamatkan kita daripada 4 penyakit. Penyakit yang pertama, bagi orang yang tak tahan mata ni, penyakit yang pertama, tashattatat qalbu. Hati kita ni duduk berpecah belah. Sekali duduk lorong ni, sekali duduk sini. Mana dia tidak ada satu benda yang tetap. Mana hati itu goyah, kata orang, tak tetap dia. Dan perasaan kita juga orang panggil terumbang-ambing. Sebab banyak sangat tengok benda ni. Bila tengok benda-benda keduniaan mata kita ni, dia jadi serabut. Nak juga benda ni, tapi kita tak ada duit, kita masuk lagi saham-saham yang haram, dia mula buka pintu. Bila tengok kepada orang perempuan yang comel-comel, mulalah nak jadi tak baik. Allahu Akbar. Ini dipanggil pintu masuk, menyebabkan manusia jadi celaru, mari daripada mata yang tidak jaga. Yang kedua, it'abun nafsi wa ta'zibuha, menyusahkan jiwa kita dan mengazabkan perasaan kita. Sebab bila kita tengok orang lain hebat-hebat, ia menyebabkan kita menyesal kita tak dapat jadi seperti dia. Allah, dia tu, aku ni duk main pakai hangit gini. Jadi jiwa tu akan menyesal, tak ada pasal. Itu mungkin dalam bab keduniaan. Tapi dalam bab akhirat, kata ulama yang ketiga, penyakit yang ketiga yang menimpa orang yang tak jaga mata ni, zahabul ibadati wa halawatut ta'at, akan hilang kemanisan beribadat dan kerinduan untuk beribadat kepada Allah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita rasa cemas. Kadang-kadang kita ni rasa, macam mana aku ni ibadat tak semangat ni. Mari solat tarawih 20 rakaat pun lari tengah jalan, tak habis-habis lagi. Abu Anas terpuas kempen dah. Daripada tak puasa lagi, kempen juga supaya tak lari. Tak ada apa. Macam cakap dengan tunggu kayu, supaya rakyat ke lembu je. Tak dengar situlah juga. Puncanya mari pada mana? Mari daripada bila mata kita tidak terkawal, hati itu rasa gelisah. Resahnya nak habis tarawih ni. Rasa lama, Allahu Akbar. Duduk tengangor di kedai kopi, tengok bola, tak ada kerja tu sampai 3 pagi tak apa. Ini masalah. Sebab mari daripada mata ni. Mata rusak, maka hilang kemanisan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka cahaya keimanan dalam diri kita jadi malap, jadi tak kuat. Punca daripada mana? Daripada kita duk tengok benda-benda yang haram. La ilaha illallah. Dia kata saya tak tengok benda haram, saya tengok berita ya ustaz. Tengok berita ke, kadang-kadang tengok berita ke tengok pemberita, hok baca berita tu. Ini masalah kita ni. Tengok berita ke tengok pembaca berita. Bulan-bulan Ramadan pun nak tengok juga apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin. Sahabat-sahabat kita diganyang oleh buat-buat kafir. Semoga Allah Ta'ala beri balasan yang setimpal ke atas golongan yang zalim. Tapi tak tahannya, duk tengok berita pun lebih tengok pada pembaca berita. Ini masalah kita. Yang keempat, penyakit yang keempat menimpa ke atas mata yang tidak terkawal ini, zambun azim, dosanya besar, kesalahan yang besar apabila kita duk tengok kepada benda-benda yang haram. Lebih-lebih lagi para jemaah sekalian, kita hari ini berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala suruh kita bangun malam bertahajud, kita bangun duk bertempik, duk tengok orang berambak buah bola. La haula wala quwata illa billah. Sampai hati awak sujud ke Tuhan tak mau, baca Quran tak bangun, duk tengok benda-benda macam ni. Allahu Akbar.
Kata di orang soleh zaman dulu, salafus soleh, dia kata apa? Orang soleh ni maknanya orang baik. Ibarat kata kain putih. Kain putih ni kalau kena satu benda, nampak selalu. Kita ni kalau pakai baju hitam, tumpah air kopi pun tak apa. Sebab warna tu gelap, dah tak jadi masalah. Dengar dia kata cerita dia. Tak apalah dengar cerita orang soleh ni, mudah-mudahan kita boleh cium bang dia. Atlaqtu aini marratan fi haram. Sekali mata aku tengok benda haram, fanasitul Quran, aku terlupa Quran yang aku hafal. Allahu akbar. Bila dia hafal Quran ni 40 tahun dah dia ingat Quran, satu hari dia terlupa bacaan dia sebab dia kata sebab mata dia tengok benda haram. Allahu akbar. Siapa yang tutup mata dia daripada tengok benda-benda haram, Allah Taala ganti mata kita tu dengan halawatul iman, kemanisan beriman dalam dada kita, kemanisan kelazatan bermunajat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di hukama, ahli-ahli bijak pandai, mata kita ni raid, macam satu benda yang menangkap. Kalau kita lepas dia, dia akan tangkap benda-benda ada kat depan dia tu. Tapi kalau kita ikat dia, dia terikat, dia tak pergi. Kita kena ikat tu, tu payah tu. Allahu akbar. Iza utliqa, kalau mata tu lepas, tengok apa saja yang kita nak tengok, apa jadi? Dia akan masuk virus yang merosakkan hati. Ini punca. Kata di Syah Al-Kirmani rahimahullah, siapa dia pejam mata dia daripada benda haram, dan dia suburkan batin dia dengan takwa, amalan-amalan zahir kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat kitanya, zikir kitanya, selawat kita, ibadat kita ikut sunnah, lam tukhti lahu farasah, Allah Taala akan beri pada dia satu farasah, perasaan dia tu, kehebatan, ketajaman dia punya pemikiran. Allah, itu 4 bala bagi orang yang tak jaga mata. Kita berpindah pula kepada tajuk kita yang terakhir, iaitulah siapa dia jaga mata dia, tahan diri dia daripada tengok benda-benda yang haram. Tak kira lah benda haram ni TV ke, surat khabar ke, apa benda, dia akan dapat 5 karamat, 5 kemuliaan dan 5 manfaat. Tanda tuan-tuan, hak tadi 4 di bahaya, hak ini yang kelima yang kita nak. Yang pertama sekali, ta'atul maula jallat qudratu. Kita bila kita tahan mata kita tak tengok benda haram, bermakna kita telah taat kepada Tuhan yang perintah kepada kita supaya jangan tengok benda haram. Yang kedua, salamatul qalbi, hati kita ni selamat, subur hati kita, dia akan jadi tenang sebab dia tak tengok benda-benda yang tak baik, benda-benda jahat. Yang ketiga, al-bu'du 'anil fitan, jauh diri kita daripada fitnah, aman daripada segala bala bencana, dan terjaga mata dan hati kita daripada segala kesalahan. Yang keempat, lagi tinggi darjat, Allah SWT akan buka bagi seorang hamba tadi bil ilmi wal ma'rifah wat taufiq was sadad. Allah Taala akan beri pada kita ilmu, ma'rifah, diberi taufiknya kepada kita supaya duduk di atas landasan yang benar. Yang kelima, Allah SWT bezakan di antara hati orang yang betul-betul kenal Tuhan dengan hati orang-orang yang tak kenal, iaitulah apabila kita menahan mata kita, maka kita masuk di kalangan hati orang-orang yang kenal Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bila mari Ramadan, mintalah dengan mata kita supaya dia taat kepada Allah dari lil hayyil qayyum, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mana? Dengan cara kita tahan mata kita daripada tengok benda-benda yang tak baik. Hari ni masalah lah, memang masalah. Beli surat khabar nak tengok berita, penuh dengan gambar makcik-makcik dia. Ni gambar molek ni, nak elak tuduh-tuduhnya ni. Elak tuduh pun mari hak betina, jangan dekat Allahu akbar. Daripada pertandingan ratu cantik, nak jual tuduh ke jual orang. Surat khabar ni satu penyakit juga. Benar. Nak jual tuduh, tak gambar tuduh sudah. Tak gambar orang buat apa. Ini masalah. Kita tengok, sambil-sambil tengok dia panggil YouTube ni, tengok internet, nak betul kita punya ceramah-ceramah.
Kat tepi tu banyak. Elan mari hok karut-karut. La ilaha illallah. Para jemaah sekalian. Ramadan mubarak, mari tutuplah mata kita daripada benda yang haram. Buka mata kita, tengok kitab-kitab Quran, tengok kitab tafsir. Tengok muka sahabat-sahabat kita di kalangan sama-sama kita, orang Islam muslimin. Tengok muka keluarga kita, ibu bapa kita, orang keluarga kita yang terdekat. Itulah yang lebih baik bagi kita. Mudah-mudahan Allah Taala cerahkan dada kita. Kita dapat 5 faedah daripada jaga mata, dan Allah selamatkan kita daripada terjebak kepada 4 kesalahan ataupun bahayanya mata tidak dijaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.